Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi kita ruang dan peluang dapat kita sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, dan kita sentiasa menunggu untuk solat-solat yang akan datang. Mudah-mudahan kita luangkan masa kita untuk mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dikurniakan Allah kedamaian, kebahagiaan, dapat kita menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah, dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah taala. Insyaallah malam ini kita sambung kitab kita dalam bab rujuk. Bab ar-rujuk. Bab yang menyatakan dalil yang menunjukkan di atas rujuk isteri. Berminggu-minggu kita berbincang dalam bab talak cerai, dan hari ini kita masuk dalam bab rujuk isteri. Saya pun bila jadi terima ni, boleh kata hari-hari dalam bab kes cerai dan rujuk. Hari-hari, 2-3-4 orang sehari pun ada. Makna dalam masalah rumah tangga ni, hari ni begitu kritikal. Nak nikah pun susah, nak cerai pun banyak, nak rujuk pun banyak. Dan ini menunjukkan bahawasanya akhir zaman. Perkara yang disyaratkan disusah. Nikah payah ni. Nak payah. Jadi perkara yang disyaratkan jadi susah. Maka menunjukkan bahawasanya agama kita ni kohona, orang panggil kohona hanyu gitu. Melainkan kita sendiri ada i'tiqad, ada pegangan yang kuat yang boleh menidakkan ataupun melawan anasir-anasir yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Hari ini orang Melayu kita menikah dengan Kristian biasa je ni. Nikah gitu ya, nikah cara Kristian.
hak turut orang Kristian banyak. Dan begitu juga yang nikah yang tidak ada taraf, maksudnya menikah yang tidak sah. Wali ada, nikah wada gitu. Wali tak tahu, kecuali nikah lesian lepas 2 marhalah. Dan ada juga orang yang berkahwin dengan wali yang tak diiktiraf oleh mahkamah ataupun Jabatan Agama Islam satu-satu negeri, maka dari sudut hukum tak sah. Beranak pun anak zina. Ini banyak berlaku pada masyarakat kita hari ini. Jadi dalam bab rujuk ini, hadis daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anil rajuli yutalliqu thumma yuraji'u wa la yashhidu faqala ashhid ala talaqiha wa ala raj'atiha. Rawahu Abu Daud hakadha mawquf wa sanaduhu dhaif. Hadis daripada Imran bin Husain dalam bab talak, dalam bab rujuk. Rujuk ni saya sebut dah minggu lepas. Rujuk cerai adalah hak suami. Ini ijma' muafakat ulama. Muafakat ulama dalam bab ni. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia memberi kesabaran kepada orang lelaki. Sabar. Kerana di sini ada pada sifat lelaki yang boleh kawal, bukan semua boleh kawal, ada juga yang tak boleh kawalnya. Ada. Tapi dalam bab kawalan itu kadang-kadang leceh juga. Ibarat kita kata orang yang jaga go. Walaupun hebat setara mana pun, goli tepih kok tu main penyerang ni banyak. Leceh juga orang yang kadang-kadang. Kawan tak? Kalau muja ada punya go, kalau tak ada gol ini 18-0 ni. Contohnya lagu itulah. Jadi ketahanan seorang lelaki ni ada tahap dia ada. Kesabaran seorang lelaki ni ada tahap dia yang boleh sabar. Kawan tak? Pada main nyupoh nyapu katok lembu timu untuk lelaki. Kamu tengok satu video. Video ni bini dia ada karate. Belajar ilmu karate. Untuk lelaki dia tak ada gapo, tak kerti nombor 1. Oh ya tengok bini juga. Lembek. Pergi. Sepak peti kelkong. Orang peti gerah belajar. Kita walaupun hebat secara mana kita perempuan, kita tetap di bawah lelaki. Tak boleh nak lawan dia. Syurga isteri di bawah tapak kaki suami. Dan kerana tunjuk ajar yang dibuat oleh masyarakat hari ini, maka ramai di kalangan isteri hari ini dah pandai melawan suami. Kerana ada cikgu-cikgu dia. Ada guru-guru yang mengajar tentang macam ni. Bukan lawyer sendiri pun lawyer. Dia nak duit kan. Dia ajar gitu. Dia tahu dah dia kalah, tapi dia ajar juga. Supaya nak boleh lama. Sebab tu kes perceraian ini lama. Nak boleh selesai lama. Berperingkat-peringkat. Kecuali cerai suka sama suka. Sama sedah Suka sama suka. Tak akhir tanya. Nak cerai ke? Nak cerai. Setuju ke? Setuju. Tak ada kabar. Tak sepandai. Beres lagi. Akak lagi. Sumpah ke apa. Minta maaf. Salah siung ke apa. Suruh tangan.
Cerah lalu. Mudah kan? Tapi kalau cerah yang suami tak secerah, payah. Suami tak secerah, payah. Kalau suami nak cerah, mudah-mudah. Begitu dengan rujuk. Dalam bab rujuk ni, kalau suami nak rujuk, tak. Kalau suami nak rujuk, bini tak sih pun apa. Kita tengok dalam bab ni. Ada pendapat, satu pendapat, kata Talih ada yang pendapat sebahagian daripada pendapat Imam Syafi'i, dia ada perlu persetujuan daripada isteri. Waktu yang loya bahas, ada juga. Mau tak ada. Dengan hujah yang dibawa tu tak ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengatakan bahawasanya ditanya akan dia su'ila 'anil rajul. Tanya akan dia seorang lelaki yang mencerai ia akan isteri dia, cerai. Aku ceraimu. Aku ceraimu ni tak sebut nama pergi goyak depan tu kata dah. Aku ceraimu ni siapa tak ada siapa nama ni. Enggak laki dia tak kena cerai orang lain tak boleh. Laki A ni dia cerai isteri B. Boleh ke? Aku ceraimu. Kecuali okey, apa? Itu kena masuk mahkamah lah pula. Jadi orang panggil wali ahad, panggil hakam. Tak apa tu. Sepuan nikah musim-musim Covid ni tak boleh balik. Jatuh tak boleh balik dah. Jadi ada saya dia. Saya kata mu tolong kita terima nikah aku. Tolong terima nikah kat aku, bukan terima nikahmu. Sakit dia akak ke dia sendiri saja. Tolong terima, tolong akak nikah untuk orang. Itu tak ada masalah. Itu mewakil. Dia tolaknya ini dalam bab tolak dan rujuk ia tanpa menghadirkan saksi. Cerai tak ada siapa tahu. Dah, bini dia tahu apa cerai dah kita. Dia dua tu yang tahu. Ataupun rujuk, aku rujuk pun tak ada siapa tahu. Rawahu Abu Dawud. Maka zaman Madihal Mata di situ. Dalam bab ini pendapat-pendapat yang mengatakan ada yang kata sunat kita menghadirkan saksi. Sunat kita menghadirkan saksi. Dalam satu hadis lain kita mulai. Wa akhrajahu al-Baihaqi bi lafzin anna Imran bin Husain radhiyallahu anhu su'ila amman raja'a imra'atahu wa lam yushhid faqala fi ghairi sunnah fal yushhid al-an. Rawahu Tabarani fi riwayah. Kekemasan hadis ni kena tengok juga. Imran bin Husain ni dia kata ditanya akan dia oleh orang yang rujuk. Sahabat dia seorang lelaki tanya dia masalah rujuk, aku rujuk bini aku tanpa saksi. Saksi tak ada. Maka dia kata mu kena mai saksi. Sebab tu dia kena ngesah di mahkamah. Tak? Dan hakim dia tanya balik kalau lawai, kalau tak lawai tak ada masalah. Kalau si perempuan ni lawai, ada. Kena ngomong Duduk ken tangga tak urut. Ini bau lawat ken tangga tak urut. Tok tua kata tak sah, abai kata sah, tok laki kata sah, orang ni kata tak sah. Hak tak sah tak sah lalu. Wazal at-Tabarani fi riwayah wa yastaghfirillah. Mungkin minta ampun dengan Allah kerana mu tak mai saksi. Sebab tu dalam bab rujuk kalau terlega tu kita nak buat terubik kena
sesuatu perkara ni kena mikir. Lepas tu ada orang, Ustaz, kita nak rujuk balik ni, mari tangguh. Temeh kita nak rujuk baliknya tok laki kita ni, bini mari tanyanya. Tidak tok laki mari tanya, bini mari tanya. Apa tok laki tak mari? Dia segai malu dia. Lepas tu lagu mana? Hamba pun mari malam esok lah. Mari mamba. Mari rujuk pertama. Tak mari malam esok, mari bini pula. Tak mari juga tok laki. Tak boleh kata imam royak lebih kurang, dia malu nak mari. Nak royak tu tak ada masalah kerana keharusan dalam bab apa dia menerima saksi. Kita contoh ar-ruj'ah ni, maksudnya ar-ruj'ah ni pada kembali, balik semula. Rujuk ni balik semula. Edah dia bila? Edah cerai ni, oh baik. 3 bulan 10 hari. Edah cerai, edah mati lain. Edah mati tak boleh nak rujuk dah, mati. Edah cerai 3 bulan 10 hari. Dalam masa 3 bulan 10 hari ni tuan-tuan, suami boleh pergi mati rumah. Bukan kena hambak, dia kena kada. Ini kesilapan kita lah ya wi. Kesilapan kita bila cerai agak, tak boleh mari dah. Tengok anak pun tak boleh, balik rumah pun tak boleh. Ruang untuk kembali tu tak ada. Sebab tu rujuk ni dia 3, cerai dia 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Walaupun kita cerai sekaligus 3, walaupun jatuh talak 3, tapi hukumnya haram. Walaupun sah jatuh talak 3, tapi hukumnya haram kerana kita mentalakkan sekaligus. Tak ada beri peluang kepada orang lain. Banyak mana dah orang talak 3 sekaligus menyesal. Nak cari Cina buta. Mana ada Cina buta macam mana ni? Nak cari Cina payah. Hak buta banyak. Contohnya gitu. Banyakkan Cina buta, dia tak buta dah. Kalau betul nikah, pakai nikah teguh lah. Tak nak buta dah. Jadi dalam bab ni tuan-tuan, kalau kita tengok, itu dari luar rujuk. Rujuk dari luar ni balik semua. Dari syarak mengekalkan nikahnya. Mengekalkan, mana balik semua, mengekal nikah lah maknanya rujuk balik. Walaupun dia cerai, baru cerai seminit kan ni. Dia cakap, aku cerai mu. Ya kita rujuk mula ya. Beres. Kalau ambil sejen ya, ambil sejen dulu, tak ada sejen nak rujuk dah. Biar untuk ingat. Biar nak rujuk. Seminit musuh dah. Dalam jangka masa tu 3 bulan 10 hari. Ada orang cerita kamu, seorang hamba Allah tu. Dia kerja sedih dengan hamba. Pelik tu, pelik sungguh. Dia kata bini dia kata nak pelawak malah 40 bulan. Nikah curang. Lalu tu seorang paksa. Ni penyakit tu. Penyakit. Cerai berlaku ke dia. Baik. Cuma rujuk ini kena maklum. Tak boleh klik buat bodoh gitu. Klik saja Nah, klik saja rujuk bodoh. Bukan ini buat baik kucak-kucak klik ni. Siapa habis dah? Habis dah? Kita rujuk dah. Merujuk mana? Nak klik semacam? Tak jadi. Mu kena lambat. Ataupun bidukhul. Semalam gelecoh ri kata. Bila-bila tak boleh klik ujian, pakai tidur situ. Tidur situ juga, nampak dongeng molek juga, mesej. Tak rujuk lagi, dia tak sembuh. Tapi dah mesej tu jatuh ke rujuk dah. Baik ke tak? Orang panggil, rujuk bidukhul. Baik. Maka satu perkara yang disyaratkan. Mana rujuk ini, satu perkara yang disyaratkan. Barang yang ditentukan oleh syarak. Ada cara dia. Firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihim.
suami mereka lebih mustahak dengan rujuk mereka itu. Mana tak perlu orang lain. Tahu tak? Saya nak tanya tua, mak kita nak rujuk bini. Hai, tersih aku. Tersih. Tok tua tersih. Bini kata, Allah, biarlah biar tobat dahulu. Boleh rujuk. Tersih aku tersih. Dia dengar kata tok tua. Toleh. Hak rujuk adalah hak suami. Hak tu yang jadi masalah berlaku pada masyarakat kita kerana tidak memahami dalam hukum nikah dan kahwin. Islam ni dapat rumah. Dalam agama dia dapat rumah. Rumah apa? Rumah ibadah. Rumah muamalah. Rumah munakah. Rumah jinayah. Pak karo ni kena ngaji. Kita ngaji ni tuan-tuan, semua ada. Pak karo ni masuk bab nikah dah. Bab ibadat lepas dah. Bab jual beli lepas dah. Ni bab nikah. Lepas ni bab jihad. Belakang. Nikah ni termasuk sekali bab li'an, bab apa dia, bab nafkah, bab susu, ada belakang lepas. Ngaji ni tak sih. Faham siku, mana pergi, mana? Hak jati ni ada hak, suami ni ada hak, rajuk duduk atas dia. Kalau kita kan sidang dewan, siapa dia hak kuasa sekali? Speaker tak? Speaker. Kalau dia suruh cota pakai cota kan tak ada lah. Kalau dia hambak kena hambak lah. Kalau dia suruh bangun tu bik, tak lari, orang gigat duduk tu. Betul tak? Itu kemai kuasa. Dan kuasa rujuk, kuasa talak, suami. Tok tua ke, mak tua ke, ayah tua ke, siapa tua ke, abang tua ke, tak ada. Ingat molek ni. Sebab kalau kita meruntuhkan rumah tangga seseorang itu, azab Allah Ta'ala, Masya Allah. Lah ni tak nampak lah ni. Lah ni tak nampak lah lagi. Penyakit ni kita dah buat lah ni. Penyakit ni pakai. Oh tak ada apa dah. Tak pakai goni pun tak apa. Tak ada penyakit. Tak kena. Sebab bagi tak nampak. Kalau kena sekali, masjid bertutup. Ini benarnya. Supaya azab akhirat. Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Tuhan kita Tuhan langit bumi. Dan kita ada ad-dunya wal akhirah. Dunia ni pendek masa dengan nak banding dengan hari akhirat. Hari pembalasan Allah terlalu banyak. Dunia pendek ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita apa dia bercedung ataupun cari sebanyak mungkin laba untuk kita bawa pada akhirat. Termasuk nikah kahwin, cerai rujuk, termasuk dalam dunia dan akhirat. Nikmat kita nak dapat atas dunia ni semata, tapi balonnya terlalu banyak di akhirat. Jadi dalam bab tadi dia kata kena ada saksi. Dalam ayat Quran ni muafakat segala imam-imam atas harus rujuk yang ditolak baru boleh rujuk. Cerai rujuk. Dan siapa yang mentolak akan isterinya 3 talak, tiada halal baginya kemudian daripada nikah perempuan yang talak 3. Kecuali nikah lain. Nikah yang sahih. Nikah yang sahih. Maksud nikah sahih ni mana? Kalau orang contohnya talak 3, nak rujuk balik tak boleh. Ataupun tolak bain, ataupun tolak
khulu'. Nah, jatuh talak khulu'i, dia tak boleh nak rujuk, dia kena nikah balik. Baik. Apabila cerai 3, katalah si isteri ni nikah dah. Ada 5 bulan dah nikah, cerai. Nikah lah, ada suji nikah ke apa, cerai. 5 bulan dah nikah. Tapi tak boleh, bila nikah nak balik semula kepada isteri suami yang pertama mula. Dato' suami duk mari senggih semacam, duk mari nyengih semacam ni hari-hari, bila talak ke contoh. Nikahlah Dina ni, nikah 5 bulan, setahun lah tak apa lagi, setahun. Ada surat nikah ke apa? Sah lah. Hak ni tidak dikira orang panggil nikah yang sah. Kenapa? Walaupun dia nikah, tetapi belum tentu dia apa? Dia jima. 5 bulan nikah, kebetulan tok laki dia tu mampu. Tok laki yang dia nikah ni tak berfungsi. Mati pucuk, contoh mati pucuk cakap nak keher. Tak boleh. Berbesi pun tak boleh, tak berbesi pun tak boleh. Cakap nak tuai tak boleh. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun. Cerah lah. Nah, bila cerah tak boleh balik nikah. Sebab apa? Sebab tidak dukhul. Baik ni. Maksud nikah yang sahih ni ialah nikah serta jima'. Walaupun semalam. Walaupun 1 jam. Walaupun 20 minit. Cocok-cocok. Minit asal dukhul. Beres. Tapi kalau setahun, 2 tahun nikah, tapi tak bersama, tak boleh bersama, oh bagi nikah tidak sahih, maka hak ni tak boleh nak rujuk kepada isteri yang pertama, suami yang pertama. Baik. Nak tanya molek, pakak apa ni? Cina buta ke? Dia pesan lalu, mu jangan tak konsep bini aku, ikut saja. Ya. Hai, baik dia buat tak konsep kecuali bagi tak hidup. Nah, jadi berlaku benda ni, ada benda ni. Ada benda berlaku benda ni, maka sebab tu kena beringat. Jadi wa ala raja'ati wa ala raja'iha. Rajak ni dalam masalah tadi rajak. Rajak tadi dari sudut keharusan hak perlu saksi ni muafakat ulama atau tolak itu dengan tiada hadir saksi itu harus. Mana kita cerai saksi tak ada pun tak apa. Aku cerai mu minah. Nah, jatuh. Bila kata aku cerai mu minah, talak tak payah talak, aku cerai mu, jatuh talak 1. Aku cerai mu minah, talak 3, jatuh 3. Aku cerai mu minah, talak 10. Ada yang kata jatuh 1. Sebab 10 tak nak talak. Geram doa 40 talak aku berimu. Geram doa. Aku duk bila-bila mu duk minta cerai ni 40 kali dah. Nampak nak suruh kat hari ni aku cerai mu 40 talak. Oh bahalan. Dia pun balik royak ke abah mu abang beri 40 talak selalu. 40 talak pun jatuh selesai. Beda. Ada yang kata jatuh 3. Banyak ada. Tapi kalau kata 3, ke mana-mana jatuh 3. Kalau dia kata aku cerai mu, tak jadi. Amu olok-olok. Tak ada olok-olok dah. Tak ada olok-olok dah. Dia sebut cerai, ke mana-mana pun. Okay. Ada pendapat Hanifi kata, kena niat. Ataupun kita tekak pisah, mu cerai bini mu. Kalau tak cerai, aku pacung kepala. Tak pisah tekak dah. Itu tak apa. Itu dalam hal lain. Begitu juga dalam bab rujuk. Adapun hadir saksi dalam bab rujuk. Ni nak balas semua. Suami dia rujuk, tak ada saksi. Maka berkata Imam Malik dan Imam Ahmad Abu Hanifah, tiada disyaratkan, tak ada syarat pun hadir saksi. Sebab tu kita buat
dia mari rujuk kat kita ni, dia mari kata rujuk bila dah? Rujuk mari. Jadi Tok Imam tu disuratlah, boleh buat. Saksi ada tak? Tak ada saksi. Tak ada saksi. Kalau ada saksi masuk saksi. Tak ada masalah. Kena bayar kuliah. Rujuk ni bayar kuliah. Bayar isi jabatan kuliah. Dan dalam satu riwayat Imam Syafi'i dia kata syarat rujuk saksi. Tapi yang lebih rajihnya dia kata dalam qaul yang Ashabus Syafi'i harus sahaja, mana tak ada. Ada setengah sahabat Syafi'i juga dia kata sunat. Sunat diadakan saksi. Mana tak wajib lah, baik tak? Ndak bahar dalam bab saksi pun kaya-kaya guna. Murayat dah dalam bab rujuk adalah hak suami. Dalam bab cerai juga hak suami. Kita jangan pandang-pandang. Sebab tu dalam bab cerai, dalam bab rujuk dia ada mahkamah suku. Baik tak? Mahkamah suku, mahkamah syariah. Dalam bab cerai, kenapa dia buat ada mahkamah suku dalam bab mahkamah syariah suku? Inilah nak mengatasi masalah ni lah. Masalah ilah, masalah zihar, masalah kafarah, masalah li'an. Waktu kena saks, kena di mahkamah tu, bini kata dia rakyat ke bini dia, amor rujuk dah ni bini amor belum biar dah rujuk. Oh dah, bukan setakat rujuk, amor pain dia kan. Amor jimuk panggil apa? Gatai air kalau bahasa kita lah. Nak bahasa kita. Ya kita pekah ni tentang kita tak nak maju rakyat kau orang. Nak rakyat mogotu gapo dia. Mogotu. Kakah ni. Gapo dia tak tahu. Jadi orang tak faham, pak sudah tak faham. Ke mana ada? Kau tak setuju sama rakyat. Nak suruh rakyat mogotu ke mana? Pas sudah pak tua tak kerti nak rakyat we. Jadi bila benda lagu ni, sebab tu kena ada mahkamah. Hakim akan tanya zuti. Mu jimak dia, mau. Kena mau tiga dia tanya rakyat wi. Masa mau tiga tak leceh dah. Bini dia kata dah untuk haji. Bini dia kata, maka hak ni hak suami. Maka hakim berkata, ambil Quran. Pegang Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Sesungguhnya saya telah menjimak isteri saya. Beberapa kali kena sumpah. Maka hakim pun buat putuskan. Maka dengan ini rujuk tadi adalah sah. Nampak? Kalau nak lawan, tak malu muka ke? Tu yang maksud tuan-tuan mana nak mengaji bab nikah ni. Acik terah agak sekali ke mahkamah syariah. Kita tengok orang balah. Tak salah, baru kita tahu lagu ni rupanya. Bodoh. Baru tok laki bangun. Kita bini orang. Mata ni depan hati ni. Mata ni kacau bau depan hati depan orang ramai ni. Tak ada muka malu dah. Mari syaitan. Boleh kilah. Hari-hari ada cara. Tingkat satu ya. Tingkat satu. Dewan apa? Boleh ki. Ambo kadang-kadang jadi saksi kak. Kenal ke? Nanti dengar. Masuk dalam kamar dia. Boleh tengok lagu mana. Umur 80 cerah apa tu. Umur 80 nak cerah. 80 tahun nak cerah nikah. Mana awak ada tu? Allah nak cerita. Sebab benda tu kadang-kadang kita berasa remeh-temeh, tetapi benda dia berlaku pada masyarakat kita. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu lamma talaqa imratahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Umar murhu falyuraji'ha. Noyanya pentingnya apabila seseorang itu menceraikan isteri,
Minyak suka kecuali bini ni jenis tak segar lah mana. Ada bagai-bagai lain. Sebab tu bila tetap kala Sayyidina Umar menceraikan isteri dia, Nabi SAW mari jumpa dia, wayak wa Ali bin Umar, mana Abdullah bin Umar kan, Abdullah bin Umar cerai bini dia. Maka Nabi kata apa? Nabi sebut qala Nabi li Umar, Nabi sebut kepada pak dia ni, Sayyidina Umar, muka wayak ke anakmu Abdullah tu, suruh rujuk mula bini dia. Fal yuraji'ha. Bila Sayyidina Umar wayak kepada Nabi SAW, Abdullah bin Umar, Abdullah anak aku ni cerai bini dia. Maka Nabi wayak kepada Sayyidina Umar, muka wayak Abdullah merujuk balik bini dia. Nampak? Maknanya orang luar jangan masuk campur. Betul ke tak? Nak tinggal anak 4-5 ni, kadang-kadang anak belah. Nak cerita hak baru ni di TV dah. Dalam Abah artis orang agama juga. Boleh hak baru kat cerah tengah anak-anak tak boleh nafkah ke apa. Dah puduh tu, masya-Allah. Dan kalau kita cerah sekalipun, kita jangan balah. Ni sekat anak-anak tak boleh jumpa pak dia, tak boleh jumpa mak dia. Hari ni saya jumpa seorang hamba Allah, hamba tersebut. Hari ni baru panas-panas hari. Seorang hamba Allah, dia kata, ustaz, orang sedih apa? Amba nikah dulu isteri amba yang pertama lama lah, lepas tu amba cerai. Cerai tu waktu anak setahun umur. Dalam masa setahun ni, mak dia ni tak haram beri anak dia jumpa. Anak kita lah. Pak dia kata, mak dia ni, bini bekas bini amba ni, dia tak beri anak jantan dia ni jumpa pak dia. Sehingga 48 tahun. Dan saya dua baru ni, mak dia mati. Mak dia mati. Bila mak dia mati, dia pergi cari pak dia. Dia pergi cari pak dia. 48 tahun. Ibu memisahkan seorang anak terhadap bapa. Cerai ni biasa je. Tapi jangan pisah anak dengan mak ataupun dengan ayah. Lepas tu, mari tu rumah, mari dengan adik dia. Adik dia telefon. Abang, ada di rumah ke? Ada. Kita nak kejar rumah kita. Jadi adik dia ni bawa anak dia ni. Bawa bini dia, bawa anak dia sore, bawa anak dia sore. Tiga, bawa lah kita kejut. Saya ni siapa dia ni kata? Ni anakmu lah abang. Oh, 48 tahun. Cuba bayar. 48 tahun. Allahu Akbar. Dia kata, mu tak nak wayak. Sebab juga sebab. Sebab sengerti. Sebab. Alhamdulillah lah. Ammalah dia ambil dia. Mak mati dah. Mak dia mati dah. Ambil jaga dia. Dia beri 1,000. Kerja pula gaji mahal. 100,000 sebulan. Alhamdulillah rezeki apa dia ni. Anak dia gaji 100,000 duit Malaysia sebulan. 30,000 duit Amerika. Kerja kapal balik darat-darat. Jadi orang yang tadi baru Allah kata sebab tu kita jangan memisahkan anak dengan mak, anak dengan ayah. Satu hari nak beri keburukan kita tu akan tahu akan apa. Dia pergi cari juga anak kita. Dia pergi cari juga mak kita. Dia pergi cari juga ayah dia. Kalau tu nak halal, tu nak buang mustang mana nak? Kalau ayah mertua nak halang, setara mana? Mu nak jaga orang. Kalau dia beradik nak halang, mu anakmu tak ada nak cara. Ni tuan-tuan, banyaklah benda-benda lagu ni. Sebab tu nak ayat bila cerai, hak molek-moleknya kalau boleh pakat rujuk balik lah. Pasal dia dah cerai dah. Ajar adat. Kalau misalnya mula-mula bini tak dengar, bini nusyus, jangan balik rumah. Itu orang panggil. Kalau bini tak dengar kata, kita tak balik rumah tak apa. Kita tak pergi belanja, kita tak balik rumah.
tak apa. Nampak tak dengar kata buh putih. Nah, jangan putihkan lalu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita, maaf salah kita. InsyaAllah. Allah alam. Habis. Esok kita minggu depan tak ada awal bulan Kalau lagi kita masuk dalam bab sumpah, zihar dan kafarah. InsyaAllah. Allah alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi. Allah baqubana al-hadadin kama nawarat al-'azim. Allah warzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhiran wa zahiran wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam.